Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Khairul Anwar BMD dari kelas DSB 1A, nombor pendaftaran 17 DSB 21F1035, kod khusus MPU 21032, menceritakan tentang etika dan peradaban di tanah Melayu pada masa prakolonial. Pengenalan. Proses pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Fenomena migrasi dan kepelbagaian atau diversity pada era prakolonial telah wujud putaran migrasi di wilayah alam Melayu yang telah menemukan peradaban India, China, Timur Tengah dan alam Melayu masing-masing dengan sistem etikanya melalui Selat Melaka. 1. Komponen etika dan peradaban: persekitaran geofizikal, laut daratan gunung ganang, masyarakat dan demografi iaitu tani, perdagang dan industri, ekonomi dan pasaran seperti sara diri, tukar barangan dan perdagangan, dan falsafah dan pemikiran tradisional modernity. Yang kedua pula, Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian. Yang ketiga, warisan dan pendigitalan sejagat. Susun masa etika dan peradaban berdasarkan prakolonial. Memahami etika pembentukan berasas unsur masa. Etika telah terjelma dalam tingkah laku serta kehidupan seharian, formal atau tidak formal, disebut sebagai adab, adat resam dan adat istiadat. Seterusnya ialah zaman prakolonial. Definisi: prakolonial ialah zaman tanah Melayu yang belum dikenali sebagai Malaysia dan belum dijajah oleh penjajah barat ataupun penjajah kedatangan asing yang lain. Struktur masyarakat sebelum kedatangan penjajah. 1. Sebelum abad ke-18 dan 19, penduduk majoriti Malaysia adalah orang Melayu, orang asli dan kaum Bumiputera Sabah dan Sarawak. Konsep memahami proses hubungan etnik. Penghijrahan ini berlaku dalam jumlah yang tidak ramai dan berlaku asimilisasi budaya antara yang berhijrah dengan cara hidup penduduk tempatan. Gaya hidup. Definisi istilah gaya hidup pada asalnya dicipta oleh ahli psikologi Austria Alfred Adler pada 1929. Pengertiannya yang lebih luas difahami pada hari ini mula digunakan sejak 1961 dalam bidang sosiologi. Gaya hidup ialah cara bagaimana seseorang hidup. Gaya hidup ialah kumpulan ciri tingkah laku yang bermaksud kepada kedua-dua orang-orang lain dan diri sendiri dalam sesuatu seperti masa, tempat, hubungan sosial, penggunaan, hiburan dan pakaian. Gaya hidup prakolonial seperti hubungan sosial, hubungan antara kaum alam Melayu, hiburan, menonton wayang kulit, seni bina, sistem mendirikan rumah hanya dengan cara diikat dengan tarahan tanggam. Pakaian, tanjak yang tinggi dan rendah mempunyai peranan dalam sesuatu pekerjaan. Makanan, pulut kuning, beras dipandang sebagai tanda syukur nikmat masyarakat, tanda kecukupan rezeki dan sebagainya. Itu sahaja slide daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Azral Naim bin Saiful Abdul Rahman dan angka giliran saya pula ialah 17 DSB 21F1010. Saya ingin membincangkan tentang pengenalan etika dan peradaban. Yang pertama sekali ialah kepentingan etika dan peradaban. Yang pertama, dapat melahirkan sifat berkepribadian yang tinggi, saling menghormati antara satu sama lain, hidup harmoni dalam satu negara dan dapat membina negara bangsa. Kemudian ialah etika. Etika dari segi bahasa ialah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak, adat sopan santun yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Dari segi sosiologi pula ialah satu standard menyeluruh mengenai benar atau salah yang menjelaskan apa sebenarnya perlu dilakukan oleh manusia dalam konteks apa yang benar, tanggungjawab, manfaat kepada masyarakat atau sifat baik. Seterusnya ialah adab. Adab dari segi bahasa ialah budi pekerti yang halus, tingkah laku yang baik atau budi bahasa. Kurang adab atau tidak tahu adat ialah contoh orang yang kurang sopan. Beradab ialah baik budi bahasanya, iaitu orang yang sopan. Contohnya, orang yang beradab tidak akan meninggikan suara apabila berkata-kata dengan ibu bapa. Dari segi lain, beradab ialah telah maju tingkat kehidupannya.
Contohnya, peradaban sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial, kebudayaan sesuatu bangsa. Akhir sekali ialah adat. Adat terbahagi kepada dua, iaitu adat resam dan adat istiadat. Adat resam dari segi bahasa ialah adat yang menjadi kebiasaan kepada sesuatu kaum. Contohnya, adat resam berkaitan perkahwinan, iaitu meresik, bertunang dan majlis perkahwinan. Adat istiadat dari segi bahasa pula ialah berbagai-bagai adat yang diikut, berbagai-bagai adat dan kebiasaan, majlis rasmi untuk menyambut sesuatu peristiwa, iaitu pertabalan dan perkahwinan. Berbagai-bagai adat peraturan yang dituruti. Sekian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Fikri Hamzah bin Asmida. Nombor matrik saya 17DSB21F1022. Hari ini saya nak borak pasal pendidikan di tanah Melayu pada era pra-kolonial. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Orang Melayu sebelum era kolonial, mereka mempunyai satu sistem pendidikan yang terikat kuat dengan corak pendidikan tradisional, di mana corak pendidikan tradisional ni terdiri daripada dua aspek, iaitu aspek sosial dan keagamaan. Jadi, orang Melayu sebelum mereka diperkenalkan kepada sistem sekular, mereka mempunyai satu sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat pada masa itu. Konsep itu adalah dikatakan seperti pendidikan informal. Pendidikan informal ni adalah suatu proses sosialisasi yang menekankan kepada banyak kebolehan, seperti pembentukan akhlak, sahsiah diri, peribadi diri dan juga membiasakan diri dengan warisan budaya. Pendidikan informal ni pula terbahagi kepada dua tahap, iaitu tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama ni iaitu pada peringkat kanak-kanak, di mana ibu bapa mainkan peranan yang penting mendidik anak-anak sejak usia yang kecil lagi dengan memarahi, mendenda, menegur atau membuatkan mereka berjanji supaya tidak mengulangi kesilapan yang mereka lakukan. So dalam hal ini, memukul anak-anak bukanlah bertujuan untuk menyakiti mereka, tetapi untuk memberi pengajaran kepada mereka. Balik pada tahap yang kedua, peringkat remaja atau peringkat dewasa, ini sesuai dengan perubahan umur dan perubahan fizikal mereka, di mana ibu bapa tidaklah lagi mendidik mereka seperti mana mereka mendidik anak-anak mereka pada tahap yang pertama. Sebaliknya, ibu bapa menjadi lebih rasional dan diplomatik dalam menegur atau menasihati anak-anak. Selain daripada itu, ibu bapa juga bersikap sebagai pemerhati. Mereka memerhati setiap tingkah laku anak-anak supaya mereka dapat memastikan anak-anak membuat persediaan secukupnya bagi menghadapi zaman dewasa yang sebenar. So, beralih kepada aspek keagamaan pula. Di tanah Melayu telah wujud pendidikan institusi agama, lebih spesifiknya agama Islam lah. Tapi bagaimana agama Islam dapat masuk ke tanah Melayu? Ini berpunca daripada kemasukan Islam di Melaka dan perkembangan peradaban kerajaan Melayu Melaka, sekaligus telah menyebarkan agama Islam, dan ini dapat disesuaikan dan diasimilasikan terhadap masyarakat Melayu yang dulunya mempunyai kepercayaan Hindu-Buddha. So, daripada perkembangan Islam tu, wujudlah pengajian sekolah pondok. Dalam memahami latar pendidikan Melayu, institusi pengajian pondok ni adalah sebuah institusi pengajian yang dikatakan bermula di tanah Melayu pada abad ke-19 lagi. Kaedah pengajian pondok ni adalah berasal daripada Mekah. Hal ini dikatakan kerana kebanyakan guru-guru yang mengajar di sekolah pondok pernah mengunjungi Mekah. So, tidak lama lepas tu wujud sebuah pengajian madrasah. Pengajian madrasah ni lebih memenuhi keperluan pendidikan yang semakin mencabar pada masa itu. Madrasah ini juga timbul akibat perasaan tidak puas hati oleh intelektual Islam terhadap institusi sekolah pondok. Mereka beranggap objektif pendidikan sekolah pondok ni adalah sempit dan isi pelajarannya hanya fokus kepada asas fardu ain. Jadi itu sajalah setakat ni
video tentang pendidikan di Tanah Melayu era prakolonial. Ni seperti yang kawan boleh nampak, ni ada gambar sekolah pondok dengan Madrasah Al-Iqbal dekat Singapura. Salam, saya Irfan Haziq dari kelas DSB 1A. Saya akan menerangkan ekonomi di Tanah Melayu pada zaman prakolonial. Sebahagian besar tulisan dan rujukan tentang aktiviti ekonomi orang Melayu pada sekitar abad ke-19 mentarifkan bentuk ekonominya sebagai bersifat sara diri yang berkeadaan tertutup secara tradisional, kurang berdaya saing dan hasil pengeluarannya berskala kecil yang berada pada tahap produktiviti yang rendah. Pendapat lain tentang ekonomi pertanian orang Melayu di Kelantan pada abad ke-19, jenis ekonomi ini bertentangan dengan ekonomi kapitalis di mana pengeluaran komoditi utama. Pada abad ke-19, misalnya berpendapat bahawa pada tahun 1880-an, ekonomi sara diri orang Melayu di Pahang tidak lagi berfungsi dengan sepenuhnya disebabkan tarikan perdagangan yang berpunca daripada permintaan Singapura terhadap beberapa hasil keluaran orang Melayu Pahang. Pengenalan sistem ekonomi antarabangsa yang agak terbuka telah berlaku pada zaman sebelum kedatangan kuasa barat lagi. Ini kerana sudah terdapat native traders di perairan alam Melayu. Pada zaman Laksmana Paduka Abdul Jalil 1670-an hingga 1690-an, Riau telah berkembang menjadi pusat perdagangan yang pesat. Di samping itu, rakyat jelata kerajaan-kerajaan warisan Kesultanan Melayu Melaka telah menjalankan kegiatan perdagangan di merata di luar lingkungan atau wilayah kehidupan mereka. Dari tahun 1850-an, satu bentuk ekonomi antarabangsa telah pun timbul dan di Asia Tenggara, penyerapan ke dalam rangkaian perdagangan dunia sudah pun nyata. Integrasi dengan ekonomi antarabangsa telah membuka satu jalinan antara semenanjung Tanah Melayu dengan kawasan-kawasan lain. Apabila perdagangan meluas di Asia Tenggara, kurang tepat jika dikatakan bahawa pengaruh perdagangan itu tidak menembusi ekonomi yang dikatakan bersifat sara diri. Barang dagangan yang keluar dan masuk dalam ekonomi Melayu lazimnya dikawal oleh kelas diraja dan aristokrat, terutama melalui sistem cukai yang wujud ketika itu. Corak perdagangan tempatan ini sebenarnya menghubungkan dunia luar dan ekonomi orang Melayu pada kurun ke-19 khususnya. Misalnya beras diimport di setengah kawasan yang kekurangannya, manakala garam, ikan kering, candu, minyak, kelapa serta bahan-bahan tekstil merupakan barang-barang dagangan yang utama. Tambahan pula, industri pembuangan biji timah sedang berkembang dengan pesatnya di negeri-negeri Melayu dan memaparkan ciri-ciri ekonomi kapitalis, terutama dari sudut kawalan modal dan buruh. Peranan orang Melayu jelas kelihatan dari sudut pembekalan barang-barang keperluan yang dibeli oleh tuan punya lombong. Satu lagi, sudut yang menyaksikan perlibatan orang Melayu dalam perdagangan adalah dengan melihat senarai barang yang dibawa keluar dari sesuatu tempat. Pada abad ke-19, China dibawa masuk oleh British secara beramai-ramai untuk memulakan industri biji timah di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. British didapati tidak mengubah sistem politik mereka. British cuma mengubah corak pelaksanaan pentadbiran dan politik masyarakat Melayu tanpa mengganggu sistem yang telah diamalkan. Sekian. Okey kawan-kawan semua, nama saya Muhammad Alif Rizkin bin Muhammad Haris Kamaroski. Tadi ahli pasukan saya sudah menerangkan tentang pendahuluan dan juga isi. Dan kini saya ingin menerangkan pula tentang kesimpulan. Terdapat banyak isi yang boleh kita pelajari di dalam kesimpulan ini. Yang pertama, populasi utama penduduk semasa zaman pra-kolonial Semenanjung Tanah Melayu terdiri daripada masyarakat Melayu yang menetap di sekitar kawasan pedalaman. Terdapat dua kelompok, iaitu kelompok besaran dan juga kelompok kecilan. Kelompok besaran ini kebanyakannya menetap di kawasan berhampiran dengan laut atau di pinggir sungai. Kelompok kecilan pula kebanyakannya menetap di kawasan hutan. Isi yang kedua, kegiatan ekonomi, iaitu kegiatan ekonomi masyarakat Melayu pada masa itu adalah bersifat jenis sara hidup yang mudah, berasaskan dua kegiatan, iaitu kegiatan penanaman padi dan juga aktiviti perikanan. Isi yang ketiga, penemuan artifak seperti tulang, batu dan sisa makanan penghuni di gua di rantau Asia Tenggara termasuk di Malaysia telah menunjukkan adanya sebaran kebudayaan pada zaman prasejarah. Isi yang keempat, orang Melayu yang mahir dalam
aktiviti pelayaran telah membolehkan mereka berhubung dengan negara luar dalam urusan perdagangan seperti negara British. Sebelum kedatangan British, setiap negeri atau wilayah di semenanjung Tanah Melayu adalah diperintah bebas oleh Sultan atau rajanya yang tersendiri. Sebelum kuasa-kuasa Barat menguasai negeri-negeri Melayu, pada abad ke-19, masyarakat Melayu amatlah aktif dalam kegiatan perdagangan di perairan Nusantara, terutamanya semasa zaman Kesultanan Melaka. Sementara kajian-kajian yang diterbitkan oleh sarjana Barat lebih memberikan penekanan terhadap negeri-negeri di kawasan pantai barat semenanjung Tanah Melayu. Majoriti masyarakat Melayu pada masa itu tertumpu di kawasan pantai timur dan utara semenanjung Tanah Melayu, iaitu pantai timur, Pahang, Terengganu dan juga Kelantan. Utara pula, Perlis, Pening dan juga Perak. Kajian ini menganalisis sejarah perkembangan ekonomi semenanjung Tanah Melayu, khususnya di kawasan pantai timur dan utara serta sifat ekonomi masyarakat Melayu era pra-kolonial. Masyarakat tradisional tempatan dilihat mempunyai kehidupan sosioekonomi yang tersendiri dengan struktur politiknya yang berbentuk feudalism serta terdiri daripada satu masyarakat tunggal sebelum kedatangan kolonialisme British. Sekian daripada saya, terima kasih.